Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran sains tingkatan 4 KSSM bersama saya Cikgu Taufik Ibrahim. So hari ini kita sambung pembelajaran sains tingkatan 4 bab 2 iaitu bantuan kecemasan. Okey. So kita pergi dahulu kepada situasi. Kalau berlaku kecemasan, di Malaysia, talian 999 merupakan talian kecemasan yang menggabungkan 5 agensi utama di Malaysia, iaitu yang pertama sekali Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Kementerian Kesihatan Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia. Jadi inilah talian kecemasan yang ada di Malaysia. Tahukah anda, kita juga boleh memberikan bantuan kecemasan dengan pantas jika kita tahu cara yang betul. So kalau kita call 999 lambat lagi nak sampai, kita pun boleh buat bantuan kecemasan sendiri kalau kita tahu kaedah yang betul. So macam mana kaedah yang betul? Jom kita belajar. So dalam slide kali ini kita akan belajar bantuan kecemasan. So bantuan kecemasan terbagi kepada dua. Yang pertama ialah resusitasi kardiopulmonari ataupun cardiopulmonary resuscitation ataupun CPR. Semua tahu CPR. Yang kedua ialah Heimlich maneuver. Heimlich maneuver. Alright, so slide kali ini kita akan belajar resusitasi kardiopulmonari terdahulu. Cardiopulmonary resuscitation ataupun CPR. So hasil pembelajaran hari ini ialah yang pertama sekali menyatakan maksud CPR dan situasi yang memerlukan CPR. Yang kedua mendemonstrasi kaedah CPR. Yang ketiga menerangkan kepentingan CPR. So kita pergi satu persatu. So, resusitasi kardiopulmonari ataupun CPR ialah bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik. Yang pertama ialah tekanan di dada dan yang kedua ialah hembusan ke dalam mulut. So, CPR ni ada dua teknik, iaitu tekanan di dada dan hembusan ke dalam mulut. So, tekanan di dada gambarnya macam inilah, kita tekan dada mangsa. Yang kedua ialah kita hembus ke dalam mulut mangsa. So apa kepentingannya? Untuk mengembalikan degupan jantung dan pernafasan mangsa tadi. Alright. So degupan jantung akan kembali balik dan adanya berlaku pernafasan. So selamatlah nyawa mangsa tadi tu. Alright. So kita pergi kepada situasi yang memerlukan CPR. So siapa yang perlu CPR ni? So keadaan individu yang memerlukan CPR, yang pertama sekali mangsa itu tidak memberikan respon terhadap rangsangan. Kita panggil dia tak sedar, kita kejutkan dia pun tak sedar. So dia perlukan CPR. Yang kedua dia tidak bernafas. Yang ketiga ialah tiada degupan jantung ataupun nadi. Kita cek nadi tak ada, kita dengar degupan jantung di dada pun tak ada. So mereka inilah yang memerlukan CPR. So macam mana mereka ni jadi macam tu? So punca-punca keadaan yang memerlukan CPR yang pertama sekali ialah dari segi apabila seseorang itu mengalami serangan jantung. Yang kedua ialah apabila seseorang itu kena renjatan elektrik. Yang ketiga apabila seseorang itu lemas. Dan yang keempat apabila mangsa terkena panahan petir. So mereka inilah yang berpotensi besar tidak bernafas ataupun tidak sedarkan diri. So kita perlu bantu mereka menggunakan teknik CPR. Alright, so kita belajar kaedah CPR. Ada 5 kaedah. So yang pertama ialah periksa respon mangsa. So apabila kita nampak seseorang mangsa itu katakan lemas, katakan terkena panahan petir ataupun serangan jantung, kita pergi ke arah mangsa dan pastikan persekitaran selamat. So kalaulah mangsa tu lemas berada di tepi sungai, kita tarik naik atas dulu. Kalau kita kena jantung, serangan jantung di atas jalan, kita bawa ke tempat yang selamat sikit, di atas padang ke, tak kenalah gangguan-gangguan daripada lain. So selepas itu kita periksa respon mangsa. Macam mana? Kita tepuk bahu dan tanya adakah anda okey. Kita tepuk bahu, kita bisik, kita jerit kat dia, adakah anda okey? Jika tiada respon, maknanya dia tak jawab, dia senyap, buat senyap je, kita akan minta jerit. Kita jerit tolong. Minta tolong dengan siapa yang ada di situ dan kita terus call talian kecemasan 999 yang saya explain tadi. So ada 5 agensi kat situ. So sementara menunggu kelima-lima agensi ni datang, kita boleh buat CPR. Teknik yang kedua ialah buka saluran pernafasan mangsa. Macam mana? Pastikan mangsa berbaring dengan cara dada di bahagian atas dan dongakkan kepala ke belakang dan angkat dagu untuk membuka saluran pernafasannya. Mungkin dia tersangkut saluran pernafasannya,
Okey, jadi kita dongakkan sikit supaya pernafasannya okey. Selepas itu, kita periksa sama ada mangsa bernafas ataupun tidak. Macam mana cara dia? Yang pertama, kita dengar hembusan nafas melalui hidung atau mulut mangsa, ataupun kita tengok pergerakan dada. Ada naik tu, ada turun tak? Okey, kalau kita bernafas, kita punya dada ada naik, ada turun. Tengok. Okey, hembusan nafas melalui hidung dan tengok dada dia ada pergerakan ataupun tidak. Kaedah yang ketiga ialah tekanan dada. Okey, inilah startingnya kaedah CPR. Okey, jika nadi atau pernafasan tidak dapat dikesan, kita cek hembusan udara pun tak ada, dada pun tak ada naik turun, nadi pun tak ada, so kita boleh melakukan teknik tekanan dada. Okey, teknik tekanan dada perlu dilakukan untuk membantu perdarahan di dalam badan. Okey, so macam mana caranya? Ialah yang pertama sekali, kita letak tapak tangan di tengah dada mangsa. Selepas itu kita luruskan tangan, tekup tangan dan selang-selikan jari. So macam dalam gambar rajah ni yang di sebelah kiri ni. Okey, macam itulah cara dia. Kita luruskan tangan, tekup tangan dan selang-selitkan jari. Okey, so tengok gambar rajah. Okey, macam tu. Okey, selepas itu bangun dan condongkan badan kita sedikit ke hadapan. Okey, bahu kita berada tegak dengan dada mangsa. So macam dalam gambar rajah di sebelah kiri ini. Dan selepas itu kita tekan ke bawah lebih kurang 5 cm. Jangan lebih daripada 6 cm. Kalau lebih boleh rosak. Okey, rusuk dia. Okey, kesian kat dia. Alright. So selepas itu kita lepaskan tekanan dengan tangan masih di dada. Kita tengok dada dia, biarkan dada dia kembang sebelum kita tekan semula. So kadar tekanan dada tu kita boleh buat lebih kurang 100 hingga 120 kali per minit. Maknanya dalam 1 minit 100 hingga 120 kali tekanan dada. Okey, selepas itu kaedah yang keempat, bantuan pernafasan. Jika masih tiada lagi pernafasan, kita tekan dada pun tak ada lagi pernafasan, kita boleh buat bantuan pernafasan dengan cara kita picit hidung mangsa dan kita hembuskan udara ke dalam mulutnya. So macam gambar rajah di sebelah kiri ni, picit hidung menggunakan tangan. Selepas tu kita hembuskan udara kita, okey, melalui mulut ke mulut. Okey, selama 1 saat setiap hembusan. So teknik ini membolehkan udara beroksigen masuk ke dalam trakea dan sampai ke peparu. Okey, seterusnya kaedah yang kelima, kita buat tekanan dada 30 kali dan 2 kali hembusan mulut ke mulut. Kaedahnya dipanggil 30 kali tekanan dada dan 2 kali hembusan mulut ke mulut. So lakukan tekanan dada 30 kali diikuti 2 kali hembusan mulut ke mulut. Okey, kita lakukan secara berulangan sehingga ambulans tiba ataupun mangsa tu sedar sendiri. Okey, kalau mangsa sudah bernafas tetapi belum sedar, kita dah tengok dia keluar hembusan nafas kat mulut hidung, dada pun dah bergerak naik turun, kita ubah kedudukan mangsa tadi tu dalam keadaan mengiring. Okey, so itulah kaedah-kaedah CPR. Ada 5 kaedah. Okey, so info tambahan, berdasarkan garis panduan CPR terkini, American Heart Association pada tahun 2016 menyatakan bahawa jika anda tidak selesa dengan bantuan pernafasan mulut ke mulut, kita tengok kadang-kadang kita tak berapa nak selesa pernafasan mulut ke mulut, mulut dia berbau ke. Okey, so kita boleh buat kaedah tekanan dada sahaja. Okey, boleh membantu menyelamatkan nyawa mangsa. So tekan sahaja dada mangsa tadi itu. Okey, seterusnya kita pergi kepada kepentingan CPR. So, apa kepentingan CPR? Ada 2 kaedah. Yang pertama sekali ialah kaedah tekanan di dada. Dia boleh menghasilkan peredaran darah secara buatan dengan mengepam darah melalui jantung. So kita tekan dada tu supaya jantung dalam badan mangsa tu dia pam darah ke seluruh badan, jadi dapat oksigen ke seluruh badan lah. So kaedah yang kedua iaitu kaedah hembusan mulut ke mulut. Dia membolehkan mangsa tadi menerima udara beroksigen masuk ke dalam peparu. Jadi dua-dua kaedah ini boleh memulihkan sistem peredaran darah dan membekalkan oksigen ke dalam badan mangsa. So itulah kepentingan CPR. Jadi boleh cuba jawab soalan yang saya sediakan di bawah ini. Boleh pergi dekat di description video di bawah itu, tekan link di description video, saya sediakan soalan, boleh jawab soalan di situ. Dan jangan lupa untuk subscribe, sebarkan kepada kawan-kawan supaya kita boleh memberi manfaat kepada semua. Jadi kita jumpa lagi. Pembelajaran seterusnya ialah 2.2 Heimlich Manoeuvre. Kita tengok apa dia teknik ini, macam mana teknik ini boleh digunakan kepada siapa. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.